mereka yang dapat pengiktirafan penghambaan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Karena kita yang pentingnya di akhirat. Di dunia ini bukan lama benar nak hidup pun. Tak lama lagi kita akan dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu saya kira tahun, tu saya kira bulan, tu saya kira hari, tu saya kira jam, saat saja. Bila-bila masa saja kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila lagi mana kami nak? Sudah masa kecederaan. Bila-bila aja. Tengah cakap ke, tengah main ke, tengah berjalan ke, tengah makan ke, tengah apa saja. Kalau Allah kata tak tamat, tamat itu. Padam itu ya. Allah dah khabar dalam Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Dia mesti mati punya. Cuma soalnya adakah mati dalam keadaan beriman atau tidak ya. Tambah kita ni dosa raya. Jangan tak sempat raya lah mati lah. Dosa patut korban, tapi tak sempat nak korban, sudah padam. Boleh berlaku ya, ada berlaku dan sedang berlaku. Setiap tahun ada yang begitu. Dekat nak raya padam, dekat nak raya padam. Tengok dalam Facebook ni, banyak mereka-mereka yang kehilangan saudara mara ni. Sampai gila kita lah. Kerana mati tu bukan ada rukun. Ya, dia bukan mesti orang tua aja mati, orang muda pun mati juga. Bukan mesti orang sakit aja mati, orang sihat pun mati juga. Tak kira nak mati, tak nak mati juga. Bersedia untuk mati. Lalai daripada mengingati mati juga. Jadi dia tetap akan mati. Soalnya mati kita beriman atau tidak. Baik, untuk pagi ini kita sambung. Muka surat berapa nak baca? Apa? 189. Saya ada tanda tu dah hilang tanda ni. 189. Ada tapi tak terserlah. Quran makhluk. Ya. Tajuknya Mu'tazilah mengatakan Quran itu adalah makhluk. Artinya dia baru. Dia tak ada permulaan. Makhluk tu barulah. Baru tu artinya ada permulaan. Sebenarnya Quran itu dia sifat Allah ataupun af'al Allah, ciptaan Allah. Dia bukan makhluk. Dia adalah qadim, tidak ada permulaan. Itu kefahaman kita. Tapi Mu'tazilah mengatakan Quran itu adalah makhluk. Kaum Mu'tazilah pada abad yang kedua dan yang ketiga Hijriah telah menggoncangkan umat Islam dengan keterangannya yang mengatakan bahawa Quran itu makhluk, bukan sifat Allah yang qadim. Dia makhluk, bukan sifat Allah yang qadim. Qadim tu apa? Yang tidak ada permulaan. Allah tu qadim, sifatnya pun qadim, af'alnya pun qadim. Ya, itu kita kena fahamnya itu. Ahli sunnah wal jamaah berfahaman demikian. Bahawa Allah itu qadim, tak ada permulaan. Sifat Allah juga tidak ada permulaan. Pandangan Allah tak ada permulaan. Pendengaran Allah tak ada permulaan. Pengetahuan Allah tak ada permulaan. Itu qadim namanya ya. Tak ada macam kita. Kita yang mula-mula apa tak tahu. Jalan pun tak tahu. Merangkak pun tak tahu. Betul, lama-lama dapat sikit. Itu ada permulaan. Tapi Allah tak ada. Tak ada pula Allah tu mula-mula tak tahu, lepas tu dia belajar jadi tahu. Tak ada. Dia daripada azali lagi dah berpengetahuan. Semua dia tahu. Itu namanya qadim ya. Tidak ada permulaan. Tapi Quran pun macam itu juga. Dia sifat Allah. Dia juga tidak ada permulaan. Jadi kata Mu'tazilah dah. Mu'tazilah menganggap Quran itu adalah makhluk, ciptaan Allah Taala. Dia tidak qadim gitu. Itu kata Mu'tazilah ya. Bukan sifat Allah yang qadim. Kepercayaan ini
kelanjutan. Kelanjutan tu apa ni? Ekoran. Tu ekoran. Kelanjutan dari faham mereka bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat. Jadi benda yang tak ada sifat tu dia barulah kata dia Mu'tazilah Allah tak ada sifat. Sedangkan kita percaya Allah ada sifat dan sifat itu juga adalah qadim. Allah itu qadim, sifatnya juga qadim. Af'alnya pun qadim. Itu kepercayaan kita. Tapi Mu'tazilah kata Allah tak ada sifat. Jadi apa saja yang datang dari Allah itu semua baru. Dikira sebagai makhluk. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa Quran Al-Karim, Quran Al-Karim atau Quran Al-Karim, Quran yang maha mulia, adalah kalam Allah dan sifat Allah yang qadim, bukan makhluk yang baru. Tuhan bersama sifatnya adalah qadim, tidak berpermulaan adanya. Adanya Quran tu bukan ada permulaan. Mula-mula tak ada, betul ada bukan. Kalau baru apa itu? Benda yang baru mula-mula tak ada, betul baru ada. Macam kita pakai baju baru, sebelum kita pakai baju tu tak ada. Bila kita pakai baru ada baju tu. Itu ni baru ya. Kita ni pun baru juga. Dulu tak ada, sekarang ada. Bila lahir ada kita. Jadi selain daripada Allah semua baru. Quran dia bukan baru kerana dia adalah sifat Allah yang qadim, dia tak ada baru. Itu kita faham yang tu. Jadi kalam Tuhan Allah yang qadim itu diperdengarkan kepada malaikat Jibril. Mula-mula Jibril ya, diajar Allah kepada Jibril. Dan dijadikan bersuara. Jibril ada bersuara, Allah tak ada suara ya. Allah tidak memerlukan suara, tidak memerlukan huruf, tidak memerlukan apa-apa bacaan. Itu Allah. Ya. Bila Allah baca kita tak tahu macam mana kata. Esok kita dengar tahu lah macam mana ya. Kerana dia membaca bukan dengan bersuara, bukan dengan berhuruf, tak ada. Di syurga besok Allah baca Quran tahu. Apa surah dia baca? Ar-Rahman. Lepas Nabi Muhammad membaca surah Al-An'am, Allah pula membaca surah Ar-Rahman. Ya. Nah, yang ini kena jaga akidah. Kerana Allah baca bukan bersuara, bukan berhuruf, tapi kita faham insya-Allah dalam syurga. Jadi kena tengok masuk syurga dulu. Ya, masuk syurga syaratnya ada berapa? Ada dua aja, beriman dan beramal saleh. Itu betul ya. Jadi mana dia? Nabi Jibril ya. Dijadikan bersuara, Jibril yang menjadikan dia bersuara dan berhuruf. Malaikat Jibril membawakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu Tuhan. Bila sampai kepada Nabi sudah ada suara, sudah ada huruf. Ya. Surah yang pertama sampai kepada Nabi surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana 'allamahul bayan dan sebagainya. Dia bawa ada suara, bawa ada huruf sebagai wahyu. Wahyu itu artinya khabar, berita dari Tuhan. Nabi membacakan kepada sahabat-sahabat beliau yang menuliskannya di atas kertas sebagai yang kita lihat dan kita baca sekarang. Satu huruf pun tak ada ketinggalan. Ada je. Walaupun ada percubaan orang orientalis, Yahudi dan Nasara untuk mengubah ayat Quran. Tapi sampai sekarang ni tak berjaya mereka mengubah satu huruf pun. Kalau satu perkataan, satu huruf pun tak berjaya mereka mengubahnya. Ada je. Seperti mana yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, seperti mana yang Jibril turun kepada Nabi Muhammad, seperti mana Nabi Muhammad turun kepada sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat turunkan sampai kita. Tak ubah satu huruf pun ya. Itu Quran. Yang macam yang kita baca sekarang ni lah ya. Ada tu. Jadi pokok pangkalnya apa yang tertulis dalam mushaf. Mushaf tu ni kitab, bukunya. Dalam mushaf sekarang adalah kalam Allah yang qadim. Kata kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dikatakan makhluk itu huruf dan suara yang tertulis di atas kertas, maka itu masuk akal. Huruf tu, suara tu, itu dia baru. Itu boleh terima lah kan. Tapi kalam Allah tu bukan yang kita nampak dalam kitab tu, yang tertulis tu bukan.
Tu perkataan dari Allah. Allah yang apa ni? Yang menuturkan kata-kata itu. Jadi di mana ada permulaan? Kerana Allah itu tidak ada permulaan. Itu apa betul lah. Kalau dikatakan makhluk itu huruf dan suara yang tertulis di atas kertas, maka itu masuk akal. Tapi kalau kalam Allah yang berdiri atas zat, sifat Allah itu berdiri atas zat Allah, yang qadim, zat itu qadim, maka kalam itu pun qadim juga lah. Dikatakan zat yang qadim, dikatakan makhluk, maka hal itu adalah penyelewengan besar. Penyelewengan itu kan. Seperti orang Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu qadim. Itu penyelewengan yang besar. Dalam ilmu bahasa yang moden, ini modern maksudnya. Bahasa Indonesia tu dia kata moden itu modern. Yang moden sekarang dikatakan juga bahawa bahasa ialah ucapan fikiran manusia. Itu namanya bahasa. Dengan teratur dengan memakai alat bunyi dan alat tulisan. Itu namanya bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Jepun, bahasa Jerman. Ada tata cara dia. Ada susun kata dia. Itu namanya bahasa ya. Itu namanya bahasa. Ada bunyi dan sebagainya. Jadi bahasa itu dibagi dua. Yang pertama bahagian madi dan isi atau isi. Madi itu artinya isi. Bahagian madi atau isi, iaitu fikiran dan perasaan manusia yang terletak dalam diri manusia. Itu bahasa tu. Macam kita rasa lapar, itu pun khabar. Teman ni lapar benar weh. Itu bahasa tu. Teman ni lapar benar weh. Kalau bahasa Melayu. Kalau bahasa lain ada juga. I am very hungry. Itu bahasa tu. Itu nama bahasa. Dia menyampaikan apa yang dirasa pada hati dia. Itu namanya bahasa. Masa saya bercakap ni, ada yang tak faham Ustaz. Bahasa tu. Kalau cakap orang betul, I don't understand. Bahasa tu. Supaya faham. Perkataan-perkataan yang tersusun supaya dapat meluahkan apa rasa hati. Itu namanya bahasa. Itu nama isi ya. Madi atau isi. Iaitu fikiran dan perasaan manusia yang terletak dalam hati, dalam diri manusia. Yang kedua bahagian lahir. Lahir atau bentuk, iaitu bunyi atau tulisan yang teratur. Kalau Melayu, bahasa Melayu lah. Kalau Inggeris, bahasa Inggeris lah. Kalau Cina, bahasa Cina lah. Kalau Tamil, bahasa Tamil lah. Kalau Hindi, bahasa Hindi lah. Kalau Arab, bahasa Arab. Kalau Jepun, bahasa Jepun. Tak kira lah apa bahasa ya. Semua Allah punya bahasa tu. Bila dia melahirkan perkataan, atau maka itu namanya bahasa. Tidak akan ada bahasa kalau tidak ada fikiran dan perasaan. Bahasa itu menyampaikan fikiran. Sama ada dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk tulisan. Kita baca buku kejap ni. Itu. Fikiran itu fikiran mengarang ni yang kita baca kejap ni. Fikiran siapa? Sirajuddin Abbas. Itu bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia. Itu fikiran daripada Sirajuddin Abbas ya. Macam itulah. Tidak ada bahasa kalau tak ada fikiran dan perasaan. Pada hakikatnya yang dinamakan bahasa atau kalam adalah yang madi atau isi tadi. Ya, Sirajuddin Abbas menyampaikan perasaan dia dan kita baca, kita faham apa yang ada dalam hati Sirajuddin Abbas ni. Kejap ni, tengah baca ni ya. Kita tahu apa ada dalam hati dia dengan bahasa Indonesia. Pada hakikatnya dinamakan bahasa atau kalam adalah madi atau isi tadi. Adapun suara dan ada tulisan adalah bentuk. Itu bentuk aja. Suara tu bentuk ataupun teknikalnya. Ada suara, ada tulisan, nampak itu tulisan tu, itu bentuk ya. Yang dilahirkan sebagai manifestasi, artinya hasil dari isi hati tadi. Manifestasi itu artinya hasil daripada perasaan hati dia. Dia nak menyampaikan satu perasaan lalu dia tulis. Saya hendak pergi ke Kuala Lumpur, dia tulis. Faham tak? Bila kita baca kita faham tak? Dalam bahasa Melayu. Ya. Kalau dalam bahasa Tamil lah. Kalau dalam bahasa Inggeris lah. Sampaikan tu. Isi hati dia, apa kehendak dia? Apa maksud dia? Itu ditulis dalam buku atau dalam kitab. Itu tulisan. Kalau tidak dalam tulisan dengan perkataan, dia dengar, dia cakap dengan lidah, telinga kita dengar.
Itu bahasa ya, apa saja. Itu namanya bahasa. Artinya manifestasi isi hati. Dia mengeluarkan apa yang ada dalam hati dia dengan bahasa. Nah apa? Ambil ni. Bukan duit. Nah apa? Tengok ini. Itu katanya nah tu kamu tengok. Apa yang nak disampaikan. Begitu juga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu. Ada kalam nafsi, itu kalam nafsi tadi ya. Tadi madi, ini nafsi pula. Kalam nafsi namanya, iaitu bahasa dalam fikiran dan perasaan tadi. Itu nafsi itu diri sendiri. Kalam nafsi, kalam perkataan dia tu. Dia sendiri, orang cakap tu betul. Itu diri dia nafsi ya. Iaitu bahasa dalam fikiran dan perasaan tadi. Ia tidak punya huruf. Yang itu tak ada punya huruf dan suara. Itu dalam diri kita. Saya nak makan, tak ada khabar siapa. Bila ngabur pada orang, baru ada bahasa, saya hendak makan. Saya puasa hari ini. Khabar pada orang, baru tahu. Kalau tak, dia tak ada bahasa dalam diri kita, mana ada bahasa ya? Kita merasakan dia apa yang ada bahasa. Terasa dalam diri kita ni. Aku lapar, kita kata diri kita. Tak ada apa bahasa. Bila kita sampaikan bahasa itu kepada orang, itu baru ada bahasa. Bila kita sampaikan hasrat kita kepada orang, aku lapar nak makan, baru ada bahasa. Kalau sekat perasaan diri je, tak ada apa pun, rasa aja kan. Rasa lapar, rasa marah, rasa sedih, rasa seronok, rasa suka, tak ada bahasa. Hanya rasa hati saja. Faham ke ni? Bila kita sampaikan rasa hati kita tu kepada orang lain, baru ada bahasa. Faham ni? Saya dah rasa lapar. Perempuan tahu ke saya lapar sekarang ni? Tak tahu. Tapi bila saya kata saya sangat lapar, tak tahu. Datanglah Ian mak nasi lemak umpamanya. Ya. Oh tahu. Kalau saya tak tahu, baru ada bahasa. Tak faham lagi. Dah rasa hati tu tak ada bahasa, tak ada huruf. Cuma ada rasa je. Rasa lapar, rasa marah, rasa getik, rasa seronok, rasa rindu. Apa rasa lagi? Rasa heran dan sebagainya. Itu rasa-rasa. Jadi tak ada bahasa ya. Bahasa itu hanya apabila ada rasa hati itu disampaikan kepada orang lain. Itu namanya bahasa. Tak kira lah bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Cina boleh, bahasa apa boleh. Itu namanya bahasa ya. Itulah. Begitu juga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah betul ya. Dia tahu bahasa itu apa. Takkan apa yang keluar tu yang keluar tu baharu, bahasa tu baharu, tapi rasa hati tu dalam diri. Itu nafsi ya. Dia bukan baharu ya, tak ada huruf, tak ada suara. Ya, ada kalam nafsi namanya, iaitu bahasa dalam fikiran dan perasaan tadi. Ia tidak punya huruf dan tidak punya suara. Adapun yang tertulis atau yang dinyanyikan, yang dibunyikan, bukan nyanyi, yang dibunyikan dari suara itu adalah madlulnya, dalil, bukti, madlulnya ya. Dalilnya iaitu kelahiran dari bahasa. Baru tahu apa rasa hati dia. Dia lapar, dia seronok, dia benci, dia marah dan sebagainya. Baru tahu. Itu kenapa betul, mana tahu? Kalau rasa hati aja, tak ada huruf, tak ada suara. Rasa aja. Bila dia khabar pada orang, aku marah benar ke dia tu. Baru tahu bahasa, dah keluar bahasa ya. Baru dia tahu marah umpamanya. Kalau tidak, orang tak tahu. Iaitu kelahiran dari bahasa kalam nafsi tadi. Kelahiran daripada rasa hati tadi ya. Kalam Allah yang qadim adalah sifat Allah. Kalam tu di antaranya sifat Allah. Yang qadim. Qadim tu apa? Qadim tu tidak ada permulaan. Rasa hati tak ada permulaan ya. Kalam itu sifat Allah tu. Yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ada pun yang tertulis dalam mazhab, yang tulis dalam Quran kita yang kita tengok tu, buku-buku tu, yang tulis itu, dan yang dibaca oleh umat Islam setiap hari dan setiap malam adalah madlul. Madlul itu yang didalilkan. Itu bentuk yang dirupakan dari kalam Allah yang qadim tadi. Itu
bahasa dari Allah yang qadim. Kemudian dia sampaikan bahasa itu dalam Quran. Quran itu dalam bahasa Arab. Kita baru faham. Umpamanya apa? Kita baca. Perasaan Allah kata ngapa pada kita? Kita tak tahu apa dah. Tak keluar apa-apa. Bila ada khabar pada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Baru kita tahu bahawa Islam itu sudah sempurna. Kerana ada bahasa ada keluar. Allah ada khabar bahawa Islam itu sudah sempurna. Dan nikmat yang dibagi kepada kita juga sudah cukup. Dan dia juga redha dengan Islam itu sebagai cara hidup kita. Baru tahu. Jadi maknanya rasa hati Allah tu, Allah bukan ada hati macam kita punya hati ni, rasa perasaan Allah tu ya. Dia bukan macam kita ada hati dah. Tapi saya sebagai cuma nak bagi faham aja ya. Dia bukan macam kita. Allah tu keadaannya apa? Tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi rasa Allah tu dikabarkannya pada Jibril. Jibril khabar pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad khabar pada kita. Itu namanya madlul yang didalilkan. Baru kita tahu bahawa Islam itu sudah sempurna. Dan baru kita tahu nikmat itu dah cukup. Baru juga kita tahu bahawa Islam hanya menerima amalan cara Islam. Dan berislam Tuhan tak terima. Itu namanya madlul ya, yang didalilkan. Sedangkan rasa tadi tak ada huruf, tak ada suara. Rasa hati tadi. Rasa hati tu kita, Allah bukan ada hati, tapi ya, perasaan Allah tadi, tak ada suara. Tak ada huruf. Tapi bila disampaikan kepada Jibril, baru ada suara, baru ada huruf. Jibril sampai kepada Nabi Muhammad, bersuara dan berhuruf. Dan Nabi Muhammad pula sampai kepada sahabat, bersuara dan berhuruf. Sahabat-sahabat pun tulis. Itu yang kita baca sekarang ni. Jadi maknanya yang dikatakan qadim tu bukan yang kita baca tu, yang dari Allah itu yang qadim ya. Faham ni? Yang dari Allah tu qadim. Yang kita baca tu makhluk. Qatah tu boleh binasa dah. Boleh terbakar dah. Boleh koyak dah. Itu qatahnya. Tapi Quran tu sendiri, kata-kata dari Allah tu tidak akan binasa ya, sentiasa akan ada ya. Itu dia ya. Kalau tak faham mungkin entahlah, saya pun tak tahu macam mana nak bagi faham lagi. Ada kalam nafsi namanya itu, iaitu bahasa dalam fikiran dan perasaan tadi. Ia tidak punya huruf dan tidak punya suara. Adapun yang tertulis ataupun yang dibunyikan dari suara itu adalah madlulnya, yang jadi dalil ya, iaitu kelahiran dari bahasa kalam nafsi tadi. Kalam Allah yang qadim adalah sifat Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sifat Allah mana ada huruf, mana ada suara ya. Ataupun yang tertulis dalam, adapun yang tertulis dalam nashaf, yang buku kitab yang kita baca tu. Dan yang dibaca oleh umat Islam setiap hari dan setiap malam adalah madlul, atau bentuk yang dirupakan. Allah merupakan. Kita mana kita nak faham? Mana kita tahu apa yang Allah rasa? Kalau tak ada khabar pada kita, dah khabar baru tahu ya. Dia khabar mesti ada huruf, mesti ada suara. Daripada siapa? Mula-mula dengan Allah tak ada suara, tak ada huruf. Allah khabar di Jibril. Daripada Jibril baru ada suara. Jibril ngabar kepada Nabi Muhammad, baru ada suara, baru ada huruf. Nabi Muhammad apa? Dia manusia. Dia ngabar pada sahabat, bersuara tak? Bersuara lah, huruf lah. Itu wahyu yang diterima tu, dia baca, suruh baca. Iqra, baca kamu wahai Muhammad. Muhammad kata aku tak tahu baca. Lalu dipeluk Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kamu dengan menyebut dengan nama Allah yang menjadikan kamu. Betul, terus boleh baca. Terus dia boleh baca ya. Yang itu bukan rasa dari Allah ya, itu bukan itu dah jadi makhluk dah. Yang itu betul, ada suara, ada huruf. Tapi Quran yang asal-asal daripada Allah tu bukan makhluk, bukan makhluk, bukan baru. Dia qadim. Faham tak? Kalau tak faham juga entahlah ya. Yang tersirat tu qadim, betul ya. Yang tertulis tu makhluk, yang tersirat tu qadim. Iaitu dari Allah. Dari Allah. Apa saja datang dari Allah itu semua qadim.
Yang tertulis itu makhluk. Itu yang tersurat ya. Ada yang tersurat dan tersirat ya. Betul tu. Faham kan? Ya Allah diam je. Faham ke tak? Kalau tak faham, entahlah. Macam mana bagi faham? Embuih heran ya. Embuih dia umur pun bagi faham. Ya. Jadi bentuk yang dirupakan dari kalam Allah yang qadim tadi. Kerana itu kalau kita berkeyakinan bahawa kalam Allah itu sifat Allah, kita tahu sifat Allah itu mesti qadim, bukan makhluk ya. Sifat Allah yang qadim yang berdiri di atas zat Allah Taala, zat Allah Taala itu diri Allah Taala ya. Yang qadim juga, maka tidaklah layak kalau madlulnya iaitu Quran suci dikatakan makhluk. Itu perbahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak layak mengatakan bahawa Quran itu makhluk kerana dia adalah dari Allah. Dari Allah mana boleh jadikan makhluk eh? Yang kita baca itu memang dari Allah, tapi Allah dah tukarkan daripada apa dari rasa dirinya kepada bentuk tulisan dan bentuk suara. Maka tidaklah layak kalau madlulnya iaitu Quran suci dikatakan makhluk. Beginilah i'tiqad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kefahaman kita. Imam Ahmad bin Hanbal dipukul separuh mati, dekat nak mati, dipukul oleh pemerintah yang berpahaman Mu'tazilah. Ahmad bin Hanbal, tahu siapa Ahmad bin Hanbal? Pengasas mazhab Hambali. Dipukul separuh mati, tetapi ia tidak mahu mengatakan bahawa Quran itu makhluk. Dia takkan berubah fikiran dia. Tetapi tetap bibirnya mengatakan bahawa Quran itu kalam Allah yang qadim. Bukan di penjara, dihentak, diseksa, tapi dia tetap mempertahankan pendapat dia bahawa Quran itu qadim, bukan baru, bukan makhluk. Begitu juga Imam Buwaisi diseksa sampai mati kena seksa kerana ia tak mau mengakui bahawa Quran itu makhluk. Pemerintah itu sudah banyak yang terpengaruh dengan apa? Fahaman Mu'tazilah. Di antaranya anak-anak kepada Harun Ar-Rasyid. Banyak terpengaruh dengan Mu'tazilah. Jadi siapa yang tak selari pendapat dengan dia diseksa, dipukul, dipenjara. Macam Ahmad bin Hanbal dipukul sampai separuh mati, dekat nak mati dah. Tapi dia tetap mempertahankan pendapat dia ya. Maka hal ini bisa merembet kepada makhluknya kalam Allah ya, yang qadim. Dia mesti mengatakan itu. Kerana kalau kita biasakan mengatakan Quran itu makhluk, maka hal itu biasa terusnya boleh merembet kepada makhluknya, iaitu kalam Allah yang qadim tu, menjadikan kalam Allah tu makhluk pada dirinya. Padahal dia bukan makhluk. Dia adalah dia bukan baru ya. Dia adalah qadim, yang jadi asal dari Quran yang kita baca sekarang ini. Yang sekarang ini itu betul lah makhluk. Kotak tu makhluk, buku tu makhluk, kulit je pun makhluk, perkataan dalam pun makhluk juga. Tapi yang dari Allah tu, itu yang qadim ya. Dalam sebuah syair bahasa Arab klasik tersebut begini: innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Sekali lagi, ini bukan Quran ya. Salah baca tak apa, jangan berdosa. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Bahawasanya yang dikatakan kalam adalah yang di dalam hati. Itu namanya kalam, dalam hati tu. Tak sebut perasaan hati. Macam saya dalam hati saya ada lah, perempuan tak tahu. Itu namanya kalam. Dalam hati. Sedangkan suara yang keluar dari lisan itu hanyalah bentuk yang lahir dari apa yang rasa dalam hati itu, keluar dari apa perkataan tu. Dengan lisan, lidah pun bercakap. Itu betul, itu makhluk ya.
Lahir dari apa yang ada dalam hati itu. Itulah dia antara nak faham Quran tu dia makhluk ke ataupun qadim ya. Kalau makhluk yang kita baca itu makhluk, kitab tu, buku tu, risalah tu makhluk tu. Kita tulis Quran dalam kotak, makhluk tu ya. Tapi yang apa yang keluar daripada Quran tu daripada Allah Taala ya, daripada kalam Allah itu bukan makhluk, itu qadim ya. Rasa dari Allah Taala ataupun lahir dari Allah Taala itu qadim. Kerana Allah tu sifatnya qadim. Oleh kerana itu tidak layak atau tidak pantas, tak pantas pun tak boleh lah, atau tidak boleh kalau mengatakan bahawa Quran itu makhluk. Cubalah perhatikan ayat yang di bawah, ini ayat Quran ya. Apa kata Allah? Innama qauluna innama qauluna li syai'in idza aradna wa an naqula lahu kun fayakun. Surah An-Nahl. Innama qauluna, betul qauluna. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Baca pun nak betul, tajwidnya nak betul. Innama dengung ya, innama qauluna ya, innama qauluna sesungguhnya berkata kami itu li syai'in sesuatu idza tu sekiranya ya aradna wa an naqula lahu kun fayakun. Idza sekiranya kami kehendaki, kami hanya akan berkata apa? Kun, dan jadilah apa yang kita nak tu ya. Serupa dengan ayat surah Yasin tu lah, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini bukan itu lah maknanya. Tapi ini lain sikit. Ini pasal dia kata naqul. Naqul tu ni berkata. Apa yang kami hendak tu kami kata. Kun, jadi kami kata kun fayakun. Jadilah benda apa yang kita hendak, apa yang kami hendak ya. Yang tadi apa? Tak ada kata. Tak disebut naqulu. Dia ini naqulu kami berkata. Yaqulu dia berkata, kita mengatakan Allah berkata yaqulu lahu kun fayakun. Maknanya apa itu? Sesungguhnya bila kami menghendaki sesuatu, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah. Lalu apa? Fayakun, maka jadilah dia ya. Dalam surah Yasin apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. An yaqula lahu itu dia berkata. Dia akan kata kun, jadi maka jadilah benda itu. Yang ini adalah naqul kami. Dia membahasakan diri dia itu kami, bukan kami tau. Kami itu Allah seorang je, tapi membahasakan dirinya kami. Manusia dia tak mengatakan diri dia itu kami. Kami ni tanda ni ada. Padahal dia seorang je. Boleh, itu dari bahasa aja. Bukan maknanya kami itu ramai ada. Allah tu asa. Itulah ya. Itu surah apa tu? Surah An-Nahl ya. Ayat 40. Berkata Imam Baihaqi, perawi hadis yang terkenal namanya Baihaqi. Ahli hadis yang terkenal. Dia meninggal pada tahun 458 Hijrah. Namanya Baihaqi. Kalau Quran itu makhluk, dia baru, maknanya makhluk itu baru. Sebagai faham Mu'tazilah, tentulah yang menjadikan alam ini makhluk. Kalau Quran itu makhluk, yang menjadikan alam ini makhluk dah juga. Siapa yang menjadikan alam? Allah. Kalau Quran itu makhluk, Allah pun makhluk lah. Kerana dia menjadikan alam ni. Allah ada khabar dalam Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan juga barang yang di antara keduanya itu. Semua Allah menjadikan. Dia makhluk lah, bukan qadim ya. Sedangkan Allah tu sifatnya qadim. Jadi kalau lah dikatakan Quran itu makhluk, maka yang menjadikan alam ni pun juga makhluk. Kalau Quran itu makhluk sebagai faham Mu'tazilah, tentulah yang menjadikan alam ini makhluk.
Bukan khaliq. Khaliq tu apa? Pencipta. Bukan khaliq minum tu. Itu HORLICK, khaliq. Ini kha alif lam qaf, khaliq. Artinya pencipta. Creator. Allah tu pencipta, Allah tu khaliq. Yang dicipta dia panggil apa? Makhluk. Makhluk tu yang dicipta. Ya, bukan khaliq. Kerana kun adalah Quran. Kun tu perkataan Quran ya. Dan maka kun itu adalah Quran. Jadi dia khaliq tu Quran. Quran kalau Quran tu makhluk, maknanya kun tu makhluk lah. Sedangkan kun tu perasaan dari Allah Taala ya. Kun tu. Tak jadi baru pula tu. Ini mustahil kata di Baihaqi ya. Ini mustahil kata Imam Baihaqi. Bagaimana perkataannya? Ya, kerana apa? Bagaimana perkataannya yang dijadikan oleh perkataannya? Macam mana perkataan dijadikan oleh perkataan? Perkataan jadi lain dari perkataan ya. Dia lain dari orang, mana ada perkataan menjadikan perkataan. Waktu sebelum kun dijadikan, siapakah yang menjadikan alam? Ya, sebelum kun tu, siapa yang menjadikan alam? Allah juga ya. Jadi sebab itu dia bukan baru ya. Bukan hadis. Dia adalah qadim. Wah, ini repot. Apa repot? Repot apa? Ini repot kata dia apa ni? Bukan repot tu, repot. Repot tu bahasa Indonesia. Kata ini apa nak diterangkan repot. Ini kenyataannya. Ini kenyataannya yang tak dapat disangkal lagi. Yang benar ialah i'tiqad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kita punya kefahaman bahawa kun itu adalah kalam Allah. Kalam Allah tu qadim ke baru? Sekali lagi, kalam Allah qadim ke baru? Qadim. Kalau kalam Allah tu baru, maka Allah tu barulah. Kalau baru boleh mencipta yang baru. Qadim saja boleh mencipta yang baru ya. Jadi mana kun tu kalam Allah, dia bukan baru, dia qadim. Jadi kalau orang kun tu ayat dari atau perkataan dari Allah Taala, dia juga adalah qadim. Ya. Kun itu adalah kalam Allah, sifat Tuhan yang qadim, yang berdiri atas zat yang qadim. Kun tu dia datang daripada sifat Allah yang qadim, dan sifat Allah berdiri di atas zat Allah yang qadim. Iaitu apa? Semuanya bukan baru ya. Tuhan bersama sifatnya adalah satu. Apa je? Tuhan sifatnya itu serupa je. Tak ada pula dua sifat lain, apa Tuhan lain tak. Dia satu. Tunggal. Dan ialah yang menjadikan alam ini ya. Allah serta sifatnya yang menjadikan alam ini. Kemudian perhatikan pula ayat lain. Panjang perbahasan ni tau. Perhatikan pula ayat lain. Yaitu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan. Surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Tuhan yang pemurah. Ar-Rahman itu Tuhan yang pemurah. 'Allamal Qur'an, dia tahu tentang Al-Quran. Dia mengajarkan Quran. Pada siapa? Allah mengajar Quran kepada Jibril. Jibril mengajar Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajar Quran kepada para sahabat. Para sahabat mengajar Quran kepada kita sampai hari ini ya. Allama al-Quran khalaqal insan, dia menjadikan manusia. Dia telah mengajarkan Quran dan telah menjadikan insan, menjadikan manusia. Bukan mengajar manusia saja, menjadikannya. Kita ni semua dijadikan oleh Allah Taala. Berkata Imam Baihaqi dalam kitabnya I'tiqad begini, pada ketika Tuhan membariskan di dalam sebutannya, dalam ayat ini antara Quran dan kalamnya dan sifatnya dengan insan yang makhluknya. Insan itu makhluk dia sebaris itu. Insan, Quran, makhluk belaka itu.
Bukan Quran yang dalam perasaan Allah tu, bukan ya. Ini Quran yang dilafaz dikeluarkan Allah kepada Jibril. Itu makhluk baru ya. Jadi dibaring itu. Tuhan membariskan dalam sebutannya dalam ayat ini antara Quran dan kalamnya dan sifatnya dengan insan yang makhluknya. Sama kedudukannya. Ia menyebutkan mengajarkan pada Quran. Dia makhluk itu mengajarkan Quran. Mengajarkan pada Quran dan menjadikan kepada insan. Dia menjadikan manusia. Dia mengajar Quran kepada manusia dan menjadikan manusia itu. Kalau Quran itu makhluk sama dengan insan, tentulah Tuhan akan berfirman begini. Kalau tidak, ini bukan ayat Quran ni. Ini perbahasan Sirajuddin Abbas. Kalau tidak, Al-Quran tak ada itu. Macam ni bunyinya. Ar-Rahmanu khalaqal Qur'ana khalaqal insan. Tapi ini bukan ayat Quran ni tau. Ini perbahasan Sirajuddin Abbas ya. Artinya apa? Ia Tuhan Ar-Rahman yang maha pemurah. Khalaqal Quran, dia menjadikan Quran, mencipta Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Ya. Inilah perbahasan Imam Baihaqi. Perhatikan lagi ayat Tuhan yang di bawah ini yang lebih memperdalam arti ayat dalam surah Ar-Rahman tadi ya. Ala lahul qal wal amr, itu bukan surah Ar-Rahman ya. Dia mentafsirkan ayat surah Ar-Rahman tadi ya. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah hak Tuhan mencipta dan memerintahkan apa saja ya. Itu hak Allah. Ala lahul haq, dialah yang hak mencipta. Ala lahul khalq, dia yang mencipta. Wal amr, dan memberi perintah apa saja yang dikehendaki olehnya. Surah Al-A'raf ayat 54. Antara perkataan mencipta dan memerintah dibatas dengan perkataan dan. Ada dan ya. Wah tu dan lah. Dibatas dengan perkataan dan menunjukkan perbezaan antara yang dua itu. Yang satu ciptaan, yang satu diperintah ya, memerintah. Dibezakan tu ya. Dapat pula dilihat dengan mata hati yang halus pada ayat ini bahawa perkataan Tuhan bukan makhluk Tuhan. Perkataan Tuhan bukan makhluk Tuhan ya. Lahul khalq, yang menjadikannya, bukan makhluk Tuhan tu. Dia Tuhan yang menjadikannya. Lahu tu dia itu Allah, dia Tuhan ya. Bukan dia menjadikan Tuhan tak. Atau dia menjadikan apa-apa, tak ada ya. Dia pencipta, mencipta. Lahul khalq, dia adalah pencipta. Wal am, dan apa saja yang dikehendaki olehnya. Lebih jauh bacalah dengan teliti ayat Quran di bawah ini. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah At-Taubah ya. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah At-Taubah ayat 60. 61 bukan 60, 61 ya. Apa artinya? Nanti tengok. Dan jika salah seorang dari orang musyrik minta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan sampai ia mendengar kalam Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau ada lah orang musyrikin tu minta lindung kamu, lindung dia sehingga dia dapat dengar ayat-ayat Quran ya. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang musyrikin tu, Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, orang musyrikin ya, minta perlindungan, kamu beri perlindungan pada mereka sehingga dapat mendengar perkataan dari Al-Quranul Karim. Jelas dan nyata dalam ayat ini bahawa Quran itu dinamai kalam. Quran itu namanya kalam Allah ya. Kalam Allah, bukan makhluk Allah. Kalam tu kepunyaan Allah Taala. Ya, perkataan Allah Taala. Dan tersebut di dalam kitab hadis Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud itu sunnah dari Abu Daud ya.
perawi hadis yang terkenal namanya Abu Daud. Pada juzuk keempat, pagina 235. Ini hadisnya ya. Begini bunyinya. An Ibn Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awadul Hasan wal Husain u'idukuma bi kalimatillah at-tamati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin la'ammah summa yaqulu kana abukum Ibrahim yu'awizu biha Ismail wa Ishaq. Qala Abu Daud hadza dalilun ala anna al-Qur'ana laisa bimakhluq. Ini dalil bahawa Quran itu bukan makhluk. Dia adalah qadim, bukan makhluk ya. Dia datang daripada Allah Taala, dijadikan oleh Allah Taala ya Quran tu. Sikit lagi. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ya. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan bagi Hasan dan Husain, minta dilindungi Hasan dan Husain cucu dia. Saya minta perlindungan untukmu keduanya dengan kalimah Allah yang sempurna. Kalimah Allah itu sempurna. Yang sempurna siapa? Allah lah. Kalimah itu sempurna juga. Karena yang punya kalimah itu Allah ya, sempurna mereka. Yang sempurna dari tipu daya syaitan. Dan sekalian yang berbisa, apa saja daripada benda-benda yang berbisa, ular ke apa ke ya. Dan dari sekalian mata yang dengki, yang khianat. Lalu Nabi berkata, adakah bapa kamu iaitu Nabi Ibrahim, pengasas Islam ya. Kita ni menerima Islam tu berasal daripada pegangan Nabi Ibrahim lah ya. Adalah bapa kamu iaitu Nabi Ibrahim minta perlindungan untuk Ismail anaknya dan Ishaq juga anak dia dengan doa itu. Berkata Abu Daud, ini adalah dalil yang kuat untuk menetapkan bahawa Quran itu bukan makhluk. Hadis riwayat daripada yang dirawikan oleh Imam Abu Daud. Lihat Sunan Abu Daud juz 4 muka surat 235. Di dalam doa itu dikatakan oleh Nabi minta berhadapan, minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna iaitu Quran. Kalimat Allah yang sempurna Quran je, tak ada yang lebih sempurna daripada itu ya. Andai kata Quran itu makhluk, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta perlindungan daripada makhluk. Kalau dengan makhluk tak ada. Ini minta perlindungan dari Quran, kerana Quran itu sudah sempurna. Sempurna Allah yang sempurna. Jadi kalau makhluk dia tak suruh kita minta daripada makhluk ya. Berkata Imam Ghazali pula dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada bahagian Aqidul Aqaid. Aqaidul Aqaid. Kata Imam Ghazali apa? Pokok yang keenam, bab yang keenam, bahawasanya Tuhan berkata dengan perkataan itu satu sifat terdiri di atas zatnya, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Perkataannya itu tidak sama dengan perkataan lain. Perkataan lain ya. Tidak sama dengan perkataan lain. Tuhan sebagaimana zatnya tidak serupa dengan zat lain. Zat Tuhan dengan zat lain tak sama ya. Kerana sifat Allah siapa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Berlainan dengan ataupun bersalah-salahan dengan sesuatu yang baru. Perkataan yang sebenarnya kalau dia baru tak ada kait dengan Allah Taala. Ini kalam Allah. Tentulah bukan baru, mesti qadim ya. Itu kait dengan Allah Taala kerana Allah Tuhan yang sempurna. Perkataan yang sebenarnya ialah kalam nafsi. Kalam Allah itu yang terletak di dalam diri seorang. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kadang-kadang kalam nafsi itu dilahirkan dengan suara dan huruf. Bila dah keluar dari perasaan dia, baru ada suara, ada huruf. Kadang-kadang dengan gerak-gerik, dengan isyarat. Dan kadang-kadang dengan isyarat. Isyarat itu yang gerak-gerik. Demikian kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya nama Ihya Ulumuddin. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, dengan
Ucapan ini Imam Al-Ghazali meyakinkan kita bahawa kalau kalam nafsi, kalam diri Allah, kalam Quran dari Tuhan itu adalah sifat Tuhan yang qadim. Adapun huruf-huruf yang tertulis dalam mushaf ataupun suara-suara yang keluar kedengaran pada bacaan mulut seorang itu ketika membawa Quran adalah madlul, yang didalilkan je. Madlul dari Quran yang qadim. Quran itu sebenarnya qadim. Tapi dia keluar dari mulut orang tak ada qadim lagi dah ya. Atau dibaca dalam tulisan tak ada qadim lagi, itu jadi makhluk lah. Tapi yang asalnya makhluk. Apa yang qadim? Asalnya itu qadim. Bila dibahasakan dia boleh jadi makhluk lepas itu ya. Kerana yang baca itu makhluk. Jadi keluar dari mulut makhluk lah. Ya. Tapi yang dari Allah itu bukan makhluk, itu adalah qadim. Yang membawa Quran adalah madlul dari Quran yang qadim. Quran itu asalnya qadim, yang berdiri atas zat Tuhan yang qadim juga. Kerana itu yang hadis baru mengatakan Quran itu baru ialah hanya huruf-hurufnya saja. Yang huruf-huruf Quran itu baru lah ya. Perkataan yang baru yang kita dengar itu baru, yang kita baca itu pun baru. Tapi yang datang dari Allah itu qadim ya. Kalam Allah itu qadim. Atau suaranya, tetapi kalam Allah yang ditunjukkan oleh huruf-huruf dan suara itu adalah qadim. Yang disebut oleh huruf dan suara itu qadim tu. Tapi suara itu qadim. Bukan, suara itu baru, suara itu makhluk. Tapi yang maksud dari suara itu qadim. Artinya yang asalnya adalah qadim. Bila disebut dia jadi makhluk dah. Kerana yang menyebutnya itu makhluk, orang yang menyebutnya makhluk lah. Tapi yang dari Allah itu qadim, itu tak tahu. Dia tak ada huruf, tak ada suara. Yang kalam Tuhan yang ditunjukkan oleh huruf-huruf dan suara itu adalah qadim, bukan baru dan bukan makhluk. Kerana itu sebagai kami katakan di atas, Imam Ahmad bin Hanbal membangun mazhab Hambali tidak mau mengatakan Quran itu makhluk, walaupun ia disiksa dalam penjara beberapa tahun. Begitu juga Imam Buwaisi, murid utama Imam Syafi'i, tidak mahu mengatakan Quran itu makhluk, walaupun ia disiksa sampai mati dalam penjara. Kerana kalau dikatakan Quran itu makhluk, berarti bahawa kita meniadakan sifat Tuhan. Berarti Tuhan itu tak ada sifat. Kerana kita tahu sifat Tuhan itu qadim juga. Allah itu qadim, sifatnya qadim. Jadi Quran itu pun qadim lah. Yang menjadikan sifat yang qadim menjadi hadis. Tak ada apa, bila dah keluar dari mulut manusia baru jadi hadis. Baru dia baru. Kerana dia keluar dari mulut manusia, manusia itu baru ya. Ini bukan keluar dari mulut, yang dari diri Allah Taala. Itu qadim. Hanya orang-orang Mu'tazilah berkeras kepala mengatakan bahawa Quran itu ataupun kalam Allah itu adalah makhluk. Fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Itu fatwa yang agak panjang perbahasan mengatakan tentang Quran itu bukan makhluk. Quran itu qadim. Banyak perbahasannya. Jadi yang kita faham, apa yang dari Allah itu semua qadim. Yang dari Allah tu. Ya, dia keluar kepada Jibril, masih qadim lagi. Jibril ngabur kepada Nabi Muhammad, itu dah baru makhluk ya. Perkataan yang keluar dari merupakan bahasa. Dan wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad itu baru. Yang dari Allah qadim. Apa yang dirasakan oleh Allah itu qadim. Ya. Dia bagi kepada Jibril, qadim lagi. Jibril ngabur kepada Nabi Muhammad, itu baru namanya baru. Faham tak? Yang itu fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan datang kita akan baca berbuat dosa besar. Fahaman Mu'tazilah macam mana? Apa hukum buat dosa besar? Buat dosa kecil macam mana? Ada yang kata kekal masuk neraka dan sebagainya. Itu akan datang kita baca ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Kerana ada majlis sebab ini. Ada majlis tahlil untuk seorang namanya Muhammad Ajid bin Muhammad Qasim.
Saya tak tahu siapa ni. Siapa ni Som? Saudara. Ya. Saudara kepada Puan Som ya. Ya, insya-Allah. Kita tala untuk dia ni, mudah-mudahan dia baru saja meninggal dunia mengembuskan nafas yang terakhir. Mudah-mudahan dia tergolong dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah rahmati dia dan dapat syurga yang diidam-idamkan. Jadi mari kita talik insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah.